سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Masih kepada saudari-saudari pengusaha majlis yang saya hormati, baik secara pimpinan sama sahabat IMJ yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang penuh berkat ini dapat sama-sama kita bertemu, berkumpul secara maya, bersama-sama kita melaksanakan tuntutan kita dalam ilmu yang juga mudah-mudahan apa yang dipromosikan pada malam ini dapat diambil manfaat dan juga dapat diambil sebagai panduan untuk kita sama-sama melaksanakan tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, para sahabat yang dikasihi Allah, kita sambung lagi perbincangan kita dalam tafsiran dan juga tadabbur ayat yang lepas. Kita telah pun selesai membincangkan sehingga ayat yang kelima daripada surah Al-Fatihah, dan insyaAllah kita akan masuk kepada perbincangan tafsiran dan juga tadabbur ayat yang ke-6 dan sekaligus pada ayat yang ketiga insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bermaksud ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami akan jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sirat jalannya orang-orang yang kau kurniakan nikmat. Sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kepada tafsir Allah inilah di antara tanggungjawab dan juga yang perlu kita sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ajarkan kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang membawa masuk bahawa hidayah taufik itu ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada perkara itu dalam bentuk pekerjaan, perniagaan, amalan, ibadah sebagainya itu, maka segala itu mestilah perkara-perkara yang membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat yang dikasihi Allah, hidayah ni satu perkara yang sangat mahal, satu perkara yang sangat mahal yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang kita semua orang manusia yang Allah berkehendakkan pada innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad yang kasih, akan tetapi hanyalah Allah Ta'ala sahaja yang layak, yang berhak untuk mengurniakan, memberikan hidayah kepada yang mereka yang Allah kehendaki. Buktinya apa? Buktinya sering kali Nabi minta pada Allah. Nabi ajak kepada pakcik Nabi Abu Talib untuk Islam, yang tetapi ditolak oleh pakcik baginda Nabi SAW. Diajak sehingga waktu nak meninggalnya Abu Talib pun Nabi ajak lagi, tidak masih lagi tidak memperoleh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan juga dalam situasi yang lain, pernah satu yang mafhum dia, Nabi doa, ya Allah kau kuatkanlah Islam di antara Umar Al-Khattab. Maka kedua-dua ini sebelum ketika sebelum Islamnya Umar Al-Khattab, kedua-dua ni sebenarnya orang yang sangat menentang kepada Nabi. Orang yang menentang Nabi, orang yang juga menentang kepada Islam. Maka Nabi ni adanya potensi di antara kedua ni. Maka Nabi doa kepada Allah, ya Allah kurniakanlah hidayah, kuatkanlah Islam dengan Islamnya di antara Amr bin Hisham dan juga Umar Al-Khattab. Maka akhirnya apa? Akhirnya Allah Ta'ala kurniakan hidayah Islam kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Maka kekallah Amr bin Hisham ataupun Abu Jahal tu adalah kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana kata hidayah ni satu perkara yang sangat mahal, satu perkara yang sangat berharga kepada yang dah lahir Islam. Maka kena jaga hidayah supaya jangan dibolakkan semula, dibalikkan semula oleh Allah. Contoh sahabat-sahabat yang antara doa yang boleh kita amalkan, yang kita mungkin dah hafal semua kan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang diajarkan dalam Quran, Rabbana la tuzigh antal wahhab. Dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, letakkanlah hati kami dalam agamamu dan dalam kepadamu. Jadi nak tunjuknya bahawa Islam sangat mementingkan kepada penganutnya, kepada kita, supaya menjaga sungguh hidayah yang telah diberikan oleh Allah. Antara perkara yang menjadikan kita hari ini, bila mana hari ini di kalangan umat Islam sendiri menzahirkan pembalikkan mereka daripada hidayah, pemalingan mereka daripada hidayah Allah. Contoh sahabat yang dikatakan banyak contoh hari ni. Contoh-contoh yang boleh kita lihat secara jelas. Ada yang artis dahulunya berhijab tapi akhirnya menzahirkan, membuka aurat, membuka tudung semula. Kenapa? Kerana tak mampu untuk istiqamah. Ada yang dahulunya masa ketika diuji oleh Allah dengan kesakitan, mampu untuk menjaga penampilan, mampu nak jaga aurat sebagainya. Tapi bila mana dikurniakan Allah dengan kesihatan yang baik, pemulihan sebagainya, kesembuhan, buka semula aurat, seolah mempermainkan syariat dan juga undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu perkara yang kita kena pandang sangat penting, sebab ianya berkait dengan hidayah Allah. Kita ni kalau boleh naklah biar, kita kalau boleh biar sampai bila-bila pun kita nak berada dalam jalan Allah, nak berada di jalan agama Allah, dan juga berada menjadi orang yang sentiasa dipandu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau andai kata kita ditarik oleh Allah, maka takut kita ni akan mudah untuk membuat perkara-perkara yang syirik, perkara-perkara yang suruh kita dalam konteks sebagai hamba ni, mesti kita berusaha untuk meminta hidayah Allah dan juga berusaha untuk menjaga hidayah yang telah dikurniakan Allah kepada kita. Jadi nak jaga hidayah ni, maka tu yang pertama kena sungguh menjaga solat. Jangan diabaikan. Sebab solatlah itu punca kepada kita untuk mendapat petunjuk daripada Allah. Tapi kalau kita tinggalkan solat, kita mengabaikan solat, ataupun kita tak sungguh-sungguh untuk solat, tak ambil kisah tentang solat, maka yang kata kita ni termasuk dalam kelompok orang-orang yang sengaja untuk memutuskan diri kita daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dah termasuk dalam kelompok yang sedemikian, maka rugilah kita. Yang kedua, nak menjaga hidayah ni, maka jangan tinggalkan kitabullah. Ini Al-Quran. Jangan tinggalkan untuk tidak membaca Al-Quran. Paling tidak adalah ayat-ayat, adalah surah-surah, adalah kalamullah yang kita baca dalam sehari. Paling tidak pun kita baca dalam kita punya solat. Maka yang lebih baiknya dapat diamalkan di luar solat. Dibaca dalam Quran, tak dapat satu muka, baca setengah muka, tak dapat setengah muka, baca dalam satu ayat. Maka paling tidak adanya kalam-kalam wahyu Allah itu yang meniti di lidah kita. Ketiga, jangan tinggalkan doa. ChatGPT, selepas selesai habis hari ni, saya nak anda pergi ke chat.openai.com untuk sign up. Okay, sign up dan seterusnya boleh gunakan. Okay, kita teruskan lagi. So, apa itu ChatGPT? GPT adalah Generative Pre-trained Transformer. Transformer Kalau kita kata transformer, kita ingat apa? Kita ingat? Movie.
movie dia boleh bertukar-tukar kan. Tu yang kita nak gunakan dengan ChatGPT ni. Okey, apa itu photo prompting? Photo prompting adalah apabila kita meletakkan satu gambar dan kita nak robot ataupun artificial intelligence ni, AI ni, memberikan copywriting ataupun transkrip ataupun tulisan, berbentuk tulisan yang mengilustrasikan bahasa. Boleh ke macam tu? Yang mengilustrasikan gambar-gambar tersebut. Okay. Hai Zaha, okay, baru join Zaha ya. Kita boleh letak gambar Zaha, nanti dia boleh cerita ni siapa, okay. Dan gambar ilustri yang kita menunjukkan bagaimana foto itu berfungsi. Kita baru dekat intro tau, belum masuk dekat part-part yang sangat best nanti ni nak tengok. Jadi apa kelebihan menggunakan photo prompting? Okay, pertama, satu hari kita ada 24 jam. Siapa perasan ada certain orang you rasa macam macam-macam dia buat dalam sehari. Kejap buat ni, kejap buat tu, kejap copywriting ni keluar, kejap tulisan tu, kejap buat ini. Okay? Kita mesti kaji apa asisten yang dia pakai. Siapa yang tolong dia? Macam mana dia boleh dapat buat sesuatu tu dengan segera? Mesti ada cara. Jadi jangan tunggu. Jangan pergi dulu daripada sesi kita, sesi kedua yang ada ujian malam ni, sebab semua tu kalian akan kupas sekejap lagi. Okey, dan seterusnya. Apakah aplikasi yang kita nak gunakan hari ini adalah untuk industri dan apa sahaja bisnes yang anda jalankan, dan sebenarnya cara kita prompt, cara kita memberi arahan kepada artificial intelligence ini akan memberi result yang sangat berbeza. Sebab tu kita kena belajar cara prompting. So apakah matlamat kita hari ni? Bukan sekadar tahu, tapi kita nak kena guna. Dan selepas guna, kita nak dia beri manfaat kepada anda semua. So kesimpulannya adalah kelebihan aplikasi photo prompting ini mestilah kita ketahui untuk kita nak start gunakan dia. Okay. So kita dah selesai sesi untuk intro ni, kita nak masuk sesi prompting. Okay. Ada soalan setakat ni? Linda, ada apa-apa soalan di sana? Tak ada apa-apa. Boleh teruskan ya seterusnya. Okay, adakah anda nampak ChatGPT saya? Yes, nampak Yan. Okay. Yan. Alright. So di sini ada tak nampak butang attach image? Ni version mana ni Yan? Nampak tak? Nampak, tapi version I tak keluar yang butang image tu. Okay, tak apa. Kita nak cerita sekarang, okay? Alright. So semua dah ready? Kalau dah ready, tulis kat ruangan chat ready. Tulis je kat ruangan chat ready. Okay, Cik Ros dah ready. Zaha dah ready, okay. Alright. Yang ini buat nanti lepas kita dah ada sesi, dah habis sesi, nanti buat untuk kan yang kata tadi, lepas you belajar terus buat. Terus buat, okay. Dekat situ nampak tak ada ruang, ada tempat letak gambar. So kalian dah letak satu poster. Okay, baik. Setiap orang pasti ada gambar yang kita nak ceritakan. Okay. Bagi anda yang seorang jurujual, contoh you ada produk skincare, you nak cerita tentang skincare. Mungkin you ada servis tentang aircon, you nak cerita tentang aircon. Mungkin you adalah trainer. Macam hari ni saya rasa ramai trainer-trainer ni. Okay. Geng-geng trainer-trainer ada ramai. You mungkin nak cerita tentang poster. Dah buat poster cantik-cantik, you nak keluarkan copy writing poster. Okay. So apa yang anda perlu buat adalah kita hanya memasukkan gambar poster dan menulis prompting. Saya buat tuliskan copy writing persuasif. Persuasif ni macam kita nak memujuk lah ya, memujuk persuasif untuk poster di atas. Okay. Saya akan membuat beberapa analisa dengan prompting yang simple, prompting
prompting yang mungkin lagi jelas, okay, untuk saya nak anda melihat apakah perbezaan dia. Alright. Lepas saya dah tulis ni, saya akan tekan generate. Kita lihat dekat sana dia nak generate apa. Saya tak tulis apa-apa, tangan saya kat sini. Saya tak tulis apa-apa. Alright. So, kita tengok apa robot dah buat. Dia dah ada mata lah yang sekarang. Ingin memastikan organisasi anda mengikut piawaian perusahaan alam sekitar terbaik? Marilah sertai latihan kami. Dia bukan ikut cakap Kak Ayan, dia Kak Ayan baca. Okay. So apa sahaja informasi yang ada dalam gambar, robot akan baca dan robot akan tulis. Kalau you nak dalam bahasa Inggeris, tulis dalam bahasa Inggeris. Kalau nak bahasa Jawa, Tuan Zack nak bahasa Jawa. Okay, so Tuan Zack tulis di dalam bahasa Jawa macam tu Kalau you nak dalam fully English, you boleh letak fully English. Kita dah atas dah, dia cakap, kalau cakap Banjar boleh, cakap Jawa boleh, Nepal. Sebab certain kilang kita kena buat beberapa language mengikut operator dan kita kena gunakan lah. Alright. So dia bagi apa saja yang ada dalam gambar tersebut Tapi perlu diingat saya nak semua orang ingat, saya nak semua orang tulis dekat ruangan chat. Validasi. Okay, tulis perkataan validasi. Apa sahaja yang robot berikan, kita mesti validate. Especially kalau you cerita tentang keagamaan, tentang mungkin hadis. Okay, you kena validate. Tulis kat ruangan. Tulis validasi Mesti validate, mesti periksa Mesti periksa baru you kena guna, baru you boleh gunakan. Okay. Nampak tak apa yang kita dah ada dekat sini tadi? So dekat sini dia ada letak macam ni lah. Okay, katalah saya nak dia panjang lagi. So kita boleh copy. Okay. So tengok saya buat dekat sini. Dengan lokasi, tarikh, sebab perlu hadir, siapa perlu hadir, di mana, berapa harga dan link daftar. Robot ni dia akan menyimpan segala yang kita dah tanya di awal. Dia macam kita lah, katalah saya tanya dengan Linda kan. Linda, you duduk mana? Jawab. Unmute. Saya duduk di Damansara Alif. Oh, Damansara Alif. Daripada Damansara Alif tu nak pergi JB berapa kilometer? JB ke Damansara Alif kilometer Kilometer 20 kot, 10 kilometer. Okay, bila dia dah simpan, you duduk kat Damansara Alif, dia akan ingat memori tu dan bila you tanya balik ke apa, dia boleh ingat balik. Dia ambil balik yang cerita tadi nanti kalau saya tulis tu, Linda tadi duduk mana? Damansara Alif. Macam tu. Okay, so kita tengok sekarang ni apa yang prompt berikan adalah lokasi, tarikh, masa. Dia bagi detail mengikut tangan saya kat sini tangan saya kat sini. Jadi sebenarnya apa sahaja yang kita nak buat, kita boleh dapat bantuan transformer ni lah, robot ini untuk at least bagi kita kerangka dia, skeleton dia. Bila skeleton dah ada, barulah kita boleh terus expandkan dia. Ada soalan tak setakat ni untuk kalau kita nak buat poster? Okay, kalau tak ada saya stopkan generating ini. Kita tunjukkan gambar yang lain. Okay, katalah saya pergi satu tempat. Okay, saya Kak Yan pergi ke Jeram Toy malam. Jeram Toy? Copywriting, pengalaman menarik, saya menarik Kak Yan
di sini melihat air terjun. Lagi-lagi musim panas. Okey. Ada yang saya nak kongsi kat sini, bila kita tulis nak dia bahasa pasar, tuliskan secara natural dan colloquial. Bila kita gunakan robot, bahasa-bahasa dia tu memang sangat robot So bila dia robot, kita nak kena nampak natural lah. Untuk nampak natural, sebenarnya kita kena input, kita kena prompt dia. Kita kena promptkan robot ni, sebab robot ni dia mendengar cakap kita kadang-kadang anak kita tak dengar cakap robot ni dengar cakap. Nampak tak? Kurang. Nampak tak kat situ? Kalau kita tak tulis colloquial tu, dia akan tulis macam ni. Seronoknya apabila pergi ke Jerantoi. Kawasan Jerantoi ini sangat, macam budak buat karangan kan, orang akan tahu tu bukan bahasa kita. Contoh kalau macam ni kita boleh ajar sikit lah. Korang tahu tak, semalam Kak Ain pergi Jeram. Wah, sira dah gila. Musim panas ni rasanya. Macam mana orang dah rasa dalam oven panas kat luar. Tapi bila Kak Ain jejak kaki kat sana, perasaan terus berubah. Bayangkan dengan bunyi air terjun yang mendamaikan, sejuk mata memandang. Macam itulah. Okay? Dapat sesuatu semua? Jadi janganlah korang nak type, nak buat copywriting ni 3 jam. Okay? Nak masak, dah masak kata dah masak kan? Kak Ain letak je gambar lauk aku tu. Letak je. Ceritakan saya baru masak asam pedas ikan apa? Ikan manyung. Colloquial kan Liza rasa terus macam nak pergi, okay? Alright, so itu adalah copywriting untuk yang you nak letak. Okay, kita tutup lah. Dia siap cakap dia macam tahu je aku suka tulis tu nampak tak? Tapi jangan risau, Kak Yan. Macam Kak Yan yang tengah bercakap padahal robot. Okay, next. Nanti ada siapa-siapa ada soalan, nak bagi saya gambar pun boleh nak bagi gambar kahwin ke kan? Okay, saya bagi gambar lain pula. Okay, katalah kita nak buat infak Contoh, kita nak buat infak. Mana gambar infak? Where? Okay. So, seperti sini. Tuliskan copywriting nak mengajak ramai untuk join kempen kasih beri beras buat pekerja yang terkesan dengan harga barang naik. Link daftar ialah kempen kasih to you. Okay. Kita tengok macam ni. Dalam kita berniaga kita mesti ingat kocek orang lain. Kita mesti ada empathy tu. Kita mesti rasa apa yang orang lain rasa. Kalau kita buat perkara-perkara macam ni, kita tak akan terasa bila kita nak share kita makan apa, kita nak share kita pergi mana, still okay sebab kita nilai-nilai tu kita kongsi. Okay? Yang tu memang Kak Ain selalu tekankan kepada circle kami. Okay, dah lama kita buat beberapa aktiviti lah untuk anak yatim. Saya rasa tadi Cikgu Beda pun ada, Cikgu Beda yang selalu masak dekat anak yatim dekat Batu Pahat. Post dekat Mua. Okay, kita dah ada cawangan dah, macam kita dah pasang kaki macam tu. Okay. Lepas tu terbaru untuk circle trainer pula kita, sebab tempat bekerja ni, kilang-kilang corporate ni adalah tempat kita cari rezeki kan. Tempat kita cari rezeki itulah kita kena beri dulu. Kita kongsi dulu rezeki pada mereka. Hai semua, tak dapat dinafikan zaman sekarang harga barang semakin meningkat. Okey, katalah dia tulis macam robot kan. Okey, kita tambahkan lagi macam tadi. Kita tuliskan. Tulis secara natural, okey. Tulis secara natural and okay. So kita akan minta dia
tuliskan secara natural. Adakah gerak? Hey gang. Hey gang. Dengar-dengar harga barang dah naik kan? Susah jugalah untuk sesetengah orang contoh. So dia punya bahasa dah jadi macam bahasa kita lah. Kenapa kita nak gunakan bahasa kita? Sebab yang baca tu adalah orang-orang sekeliling kita yang tahu bahasa kita pakai. Tak adalah kita cakap contohnya Jutawan Badril cakap selamat petang kepada semua rakan sahaya. Ini saya ingin mengajak puan-puan untuk bersama-sama. Tak ada kan? Badril tak cakap macam tu kan? Gambar kena ada set-set dalam PC ya puan. Ya betul. Okay, kalau sambil-sambil tu sambil ChatGPT tu, macam mana dia nak pastekan tu dekat ChatGPT tu? KY, soalan daripada Rozali. Oh, okay. Bawa cursor you ke sana tu. Alright. Dia tak nampak cursor tu. Ya, okay. Lebih kuranglah semua jawapan soalan dia. Okay. Sebenarnya ini yang visual ni dia bagi kepada ChatGPT yang 4.0. 4.0. Badril nak tanya soalan tu Badril. Badril tengok kan Linda? Ya. Raise hand. Boleh tanya untuk ChatGPT ataupun boleh unmute kalau panjang sangat nak type. Badril tadi aku nampak juga tadi. Mana? Ya, tapi tak keluar. Gambar kena siap-siap. Ya betul. Badril gambar mesti kena ada. Rozali pun sama Okay, yang Kak Ain kongsikan ni ini adalah ChatGPT 4.0. Okay, ChatGPT 4.0 ni dia ada subscribe. So subscribe dia adalah $20 per sebulan. Sebulan $20. Contoh, katalah you suka Kak Yan, you kenal Kak Yan kan ada gambar nak minta kita buatkan copywriting, bagi je Kak Yan. Copywriting ni untuk gambar ni, insyaAllah dalam 1 minit saya reply. Jika anda berniaga, kalau you berniaga, tengok tu Kak Yan buat course outline. Bagi anda yang tabulated yang tu. Tak payah guna perkataan tabulated pun. Dia dah keluar table. Tulis write in table. Kena. Okay, kepada anda, saya selalu pesanlah kepada ramai. Dalam berniaga ataupun apa saja yang kita buat, mesti ada allocation untuk kita tambah ilmu. Tambah ilmu. Kita panggil tambah skill set lah. Skill set you kena tambah. Lagi satu tool set. Skill set tu kita belajar, kita bayar guru, okay? Kita nak tambah skill. Tapi dari segi tool set pun korang kena tambah juga. Sebab kita nak kena lebih, kita kena lain daripada kompetitor kita. Dan ini juga saya nak highlight kepada semua orang. Dalam zaman teknologi sekarang, kalau you rasa you satu langkah ke belakang daripada orang lain, sebenarnya you bukan satu langkah. Tapi beribu-ribu langkah sebab orang kat depan kita tu berlari. Orang depan kita tu berlari. Jadi kalau you rasa setiap apa yang baru ni you tak nak belajar, you tak nak tambah, you dah block you punya mindset tak nak belajar, tak nak, bersedialah untuk melihat sahaja kompetitor kita berlari di hadapan. Okay. Macam basic lah. Tinggal 2 minit lagi, okay. Patutlah cuba, boleh tak buat lah. Okay, Cik Jamaluddin. Boleh bagi saya gambar. Cik Jamaluddin geng saya. Biasa pakai Riva gambar bercakap je tapi dah. Kalau Riva tu saya pun pernah buat Cik Lee. Saya letak ni VJ. VJ dia cerita pasal leading quantum. Saya share dengan Cik Lee. Dia kata leading quantum is the consultancy blah blah. Okay. Alright. Okay. Ada soalan lain tak? VJ tu siapa ya Kak Yan? Ramai yang tak faham siapa VJ tu. Oh, VJ tu pelakon. Ya Allah, tu saya punya favourite. Sebab esok ada movie baru dia keluar. Tu I tak nak. Saya adalah penggemar cerita Tamil dan saya juga adalah penggemar drama-drama di TV. Okay, saya nak tunjuk yang lain pula. Ini adalah diagram. Apa nama dia? Strength, weakness, passion and hate. Tulis semula untuk saya
sebagai contoh siapa Cik Lee dia adalah safety trainer. Safety trainer. Kita try Okey, kadang-kadang kita ada satu gambar. Gambar tu untuk orang lain ataupun gambar tentang benda lain. Tapi kita nak minta robot ni buat benda tu untuk kita. Menggunakan gambar tu, kita try balik Contoh saya ada satu diagram ni dipunyai oleh orang lain. Tentang dia punya strength, weakness, passion and hate. Dia nak kena olah lah dalam kehidupan dia. Jadi okey. Boleh. Nampak tak ni? Ni untuk Cik Lee kita Ahmad Rosli. Mentor Arab kita. Okey, contohnya apa saja contoh yang nampak satu gambar dia relate, katalah rumah lah. Contoh rumah banglo di kawasan pantai. Lepas tu you nak suruh dia macam ekspresikan untuk rumah you yang macam mana, you nak dekat mana ke. You boleh gunakan gambar itu untuk dia mengillustratekan dan mengeneratekan. Bahasa Jawanya keluar. Mengeneratekan yang you nak tu. Nampak tak Cik Lee? Macam betul je Cik Lee untuk kau ni. Kurang mahir penggunaan aplikasi media sosial. Kesukaran dalam penyampaian kepada golongan muda. Betul ni Cik Lee dia dah geng-geng 40-an. Suara pula. Untuk menyediakan bahan latihan. Betul lah Cik Lee, memang kau punya weakness ni. Terasa tertekan jika perlu mengendalikan latihan secara mendadak. Itu taklah, itu tidak tertekan langsung. Itu dah memang mentor. Kan? Cik Lee nak cakap ke tak dengar lah, tak ada apa dengar. Tak dengar apa-apa. Dengar. Dengar. Teruskan. Tak bagus sebab nampak biasa saya pakai Revive tu kan ada berlari dan bergerak-gerak kan, ada bersuara lagu kan. Tapi ni cuma yang ni tak nampak dia punya ending application dia adalah dia cuma copywriting je. Dia tak boleh gambar tu boleh bercakap apa yang dia tulis tu. Tak boleh Tak. Itu you kena add on. Itu ada. Itu kena kelas lain. Oh, okey. So maknanya dia bila Cik Lee punya gambar Cik Lee akan bercakap. Boleh. Kepala tu bergerak tapi dia akan cakap semua copywriting ni dia akan tolong cakap kan. Ada. Itu kelas berbayar tu Cik Lee. Sebab ada nampak dalam FB tu dia tapi gambar dia statik sikit lah, cuma kepala dia nampak goyang, dia bercakap. Betul. Itu memang nampak robot gila lah. Betul. Okey. Nampak tak Cik Lee, betul tak passion awak nak bekerja selama 80% daripada kan. Terror lah robot ni tapi janganlah kita guna untuk benda-benda yang tak baik, nak menelek ke, nak telek nombor ke, tak boleh. Kalau you telek nombor nanti dia cakap ini adalah perkara berdosa. Robot tu akan bagi tahu. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja untuk perkongsian saya tentang gambar ni. Dia bukan copywriting saja. Apa saja gambar you nak illustratekan, you nak dia contohnya beri copywriting ke, nak beri transkrip pun boleh. Transkrip you letak gambar, contoh tengah masak. So Tuan Badrul kata saya sedang masak asam pedas, saya nak buat transkrip cara masak daripada awal sampailah saya hidang. Dia ceritalah based on that gambar tadi. Ataupun gambar you ada gambar itinerary contoh. Satu itinerary daripada pukul 5 pula, daripada pukul 9 sampai pukul 5. You nak explainkan ke ataupun you nak suruh dia sambung ke, apa sahaja you boleh minta bantuan artificial intelligence ini. So aplikasi gambar ini kita kena cuba dapatkan apa hasil dia. So back to you Linda. Thank you semua. Bye. Assalamualaikum. يا حفيظ احفظني يا حفيظ احفظني سيحمي السنتري مع هدي الرفاعي يا إلهي ربي بجاه محمد أفوض